Baik, kembali bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah 17 Ramadan 1444 Hijriah bersamaan dengan 8 April 2023 Masihi. Di bulan Ramadan ini cukup sinonim antaranya dengan Al-Quran, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat pahala yang berlipat kali ganda yang ada terdapat di bulan Ramadan ini dan juga berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk bulan ini kita alhamdulillah untuk hari ini sebetulnya alhamdulillah bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Puan Amalina binti Junggal, Pegawai Penyelidik Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, akan membincangkan lebih lanjut mengenai dengan menelusuri peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita akan ni bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi Puan ya, hari ini berbicara mengenai dengan menelusuri peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mungkin boleh sebagai mukadimah, mungkin boleh saja Puan kongsikan kepada penonton kita di mana bulan Ramadan adalah bulan berlakunya peristiwa nuzul Al-Quran. Jadi apa antara sejarah nuzul Al-Quran ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui ya, Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang masih kekal sampai hari ini, walaupun usianya 1400 tahun sudah sampai ini. Mukjizat ini akan kekal hingga hari kiamat. Kemudian nuzul Al-Quran ini adalah peristiwa bersejarah dalam Islam. Nuzul bermaksud ayat turun dari atas ke bawah. Artinya Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah langit dunia itu turun kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril secara beransur-ansur. Pertama kali Quran ini diturunkan ketika Nabi berada di Gua Hira bermunajat kepada Allah. Ketika itu Nabi berumur 40 tahun, lalu malaikat Jibril datang membawa wahyu iaitu surah Al-Alaq, seperti kita ketahui dari ayat 1 hingga ayat 5. Dengan turunnya Al-Quran ini bermulalah tugas Nabi menjadi utusan Allah dan yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Selepas itu Nabi terus menerima Al-Quran ini, menerima wahyu ini selama 23 tahun sehingga lengkap yang macam kita baca sekarang ini. Masya-Allah ya. Jadi itulah antara sejarah nuzul Al-Qurannya dan kita mengetahui juga di mana bulan Ramadan ini turunnya Al-Qurannya. Dan seterusnya Muhammad. Dan juga berkaitan dengan tajuk kita pada hari Khazanah Cendekiawan Islam. Mungkin ada juga mengenai dengan kisah-kisah penurunan tersebut ada diceritakan menerusi dengan peninggalan tersebut Puan. Di dalam Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah ada mempamerkan mengenai kisah penurunan wahyuannya dalam iaitu di galeri 3 iaitu galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam galeri itu ada menceritakan pasal Nabi, di antaranya khutbah terakhir Nabi, dan juga ada dipamerkan barang-barang peninggalan Nabi. Dan yang paling penting sekali adalah rambut mulia Rasulullah SAW yang dipamerkan di dalam sebuah bilik khas. Ya, jadi menyentuh ni apanya mengenai dengan bilik rambut mulia Rasulullah SAW ini, adakah bilik tersebut pernah dibukakan bagi kunjungan orang ramai? Mungkin boleh berkongsi sekiranya pernah, mungkin boleh dikongsikan lagi dengan lebih lanjut lagi ni. Silakan. Bilik pembukaan bilik mulia Rasulullah SAW pernah dibukakan sewaktu pembukaan semula Balai Khazanah Islam pada bulan Disember tahun lepas. Kemudian pada bulan Februari lepas, iaitu sempena Isra' Mi'raj dan sempena Hari Kebangsaan. Alhamdulillah hari ini sempena nuzul Al-Quran ini dibukakan lagi bilik khazanah, dibukakan lagi rambut mulia Rasulullah SAW untuk kunjungan orang ramai lah. Dialuk-alukkan orang ramai untuk menziarahi rambut mulia Rasulullah dan berkunjung kepada Balai Khazanah Islam pada hari ini dan hari ini dan akan dibukakan lagi kepada 10 akhir Ramadan nanti iaitu pada 12 April hingga 21 April kecuali hari Jumaat.
Iya, jadi Sebenar 10 akhir Ramadan. jadi hari ini saja ada juga ya dibukakannya ini bersempena dengan memperingati nuzul Al-Quran. Mungkin ada posternya Muammar ya untuk 8 April untuk hari ini sahaja dibukakan bersempena dengan nuzul Al-Quran dan nanti ini adalah poster yang mana dibukakan pada hari ini 8 April 2003 bersempena dengan memperingati nuzul Al-Quran. Dan ini akan bermula nanti pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 petang. Kalau kalau poster yang seterusnya ni Muammar itu pada 10 hari terakhir Ramadan bermula 12 hingga 21 April kecuali hari Jumaat ya. Baik, mungkin Jua kami ingin mengetahui Puan setakat ini mengenai dengan pameran tersebut bagaimana dengan sambutannya daripada orang ramai. Alhamdulillah orang ramai berkunjung ke Balai Hazanah Islam Sultan Haji Hassan Molkiah sangat menggalakkan malah hampir ribuan pengunjung yang datang ke Balai Hazanah terutama sekali ketika pembukaan rambut mulia Rasulullah, bilik rambut mulia. Orang ramai mengambil kesempatan melihat sendiri rambut mulia Rasulullah dan bertabaruk dengan rambut mulia Rasulullah SAW. Baik, mungkin dapat lagi dijelaskan Puan, adakah mereka ini terdiri daripada warga tempatan ataupun juga banyak pelancong-pelancong yang hadir untuk menyaksikan, dan juga adakah mereka ini kebanyakannya kanak-kanak yang menyaksikannya? Seperti yang sebelum ini terdapat orang resident sendiri, yang ini orang tempatan, dan ada juga orang luar yang datang mengunjungi Balai Hazanah, termasuk juga kanak-kanak, ada juga orang warga emas itu. Ramai-ramai. Alhamdulillah. Jadi Muammar ya, dari menurut pengalaman saya ketika saya berkunjung pada bulan Disember lalu, setiap residen pun tempatan, orang tempatan ya, orang asing mempunyai tiket yang berlainan. Baik, jadi Puan tadi ada menyebut mengenai dengan bertabaruk. Jadi mungkin sahaja ada penonton kita yang kurang memahami apa maksud bertabaruk ini. Jadi mungkin boleh Puan kongsikan apa maksud bertabaruk dengan rambut mulia Rasulullah. Tabaruk maksudnya mengambil keberkatan. Iaitu dulu semasa Nabi menunaikan haji, ketika Nabi bercukur, rambut Nabi ini dibagi-bagikan kepada orang ramai. Tujuannya adalah untuk bertabaruk. Ada riwayat menyatakan Ummu Salamah, iaitu isteri baginda, menyimpan rambut mulia Rasulullah ini, dan apabila apabila sahabatnya ada yang sakit, kemudian ia memasukkan rambut itu kepada dalam air dan kemudian menyuruh sahabat itu meminum. Sahabat itu pun sembuh. Artinya itu berkatnya rambut Rasulullah itu sahabat itu pun sembuh. Ada juga sahabat Nabi, iaitu Khalid bin Al-Walid. Ia adalah panglima besar. Ia menyimpan rambut Rasulullah ini di dalam topi. Ketika peperangan, tujuannya adalah untuk supaya sentiasa menang dalam peperangan. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ia sentiasa menyimpan rambut ini di dalam poketnya dan juga merendamkan rambut Rasulullah ini di dalam air dan meminumnya supaya sentiasa sihat. Itu ada di dalam riwayat. Iya, itu dah bermaksudnya dengan bertabaruk itu mengambil keberkatan ya. Alhamdulillah. Dan apanya berbalik semula ni mengenai dengan pembukaan bilik rambut mulia Rasulullah SAW ini, kita percaya saja ni Muammar ya, pasti ada tata caranya ataupun amalan-amalan yang perlu dipatuhi. Jadi mungkin boleh kongsi kepada penonton kita. Silakan. Ya, orang ramai yang ingin mengunjungi bilik mulia Rasulullah SAW, terutama sekali sebelum memasuki bilik tersebut hendaklah membuka kasut. Kemudian apabila berada di dalam bilik tersebut, janganlah membuat bising dan digalakkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Puan, sekali lagi mungkin ada yang berkesempatan tadi mendengarkan bagaimana ataupun bila orang ramai dapat menyaksikan lagi akan rambut mulia Rasulullah SAW ini. Rambut mulia, bilik pembukaan rambut mulia Rasulullah ini akan boleh disaksikan pada hari ini, iaitu sempena nuzul Al-Quran, dan akan dibukakan lagi pada 10 hari terakhir Ramadan, iaitu bermula pada 12 April hingga 21 April kecuali hari Jumaat, iaitu bermula jam 9 pagi hingga 3 petang, manakala kaunter tiket bermula dari 9 pagi hingga 1 tengah hari.
Ya. Jadi puan, yang selain daripada rambut yang telah dikongsikan tadi, apakah lagi artifak barang peribadi Rasulullah yang mungkin pengunjung boleh saksikan nanti ni? Okey, dalam galeri rambut mulia Rasulullah kami ada mempamerkan pedang. Pedang iaitu Nabi sebenarnya ada 9 bilah pedang, tapi yang dipamerkan di Balai Khazanah adalah ada 3 bilah, iaitu Al-Ma'sur, Al-Qadib, Al-Battar. Al-Ma'sur ini bermaksudnya warisan, iaitu pedang yang diwarisi daripada ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib, yang itu pedang yang Nabi miliki sewaktu baginda muda sehingga menjadi Nabi. Itu pedang yang sentiasa baginda pakai ketika peperangan, dan sentiasa ada bersama baginda, sama ada baginda di Mekah ataupun di Madinah. Kemudian pedang Al-Qadib ialah pedang yang nipis dan mudah dibawa. Pedang ini Nabi gunakan untuk bermusafir saja, artinya berjalan. Pedang ini bukan digunakan untuk berperang. Pedang ini Nabi gunakan juga masa pernikahan putri baginda, iaitu Fatimah dengan Sayyidina Ali. Kemudian pedang Al-Battar, iaitu pedang yang tajam yang Nabi perolehi daripada hasil rampasan semasa peperangan dengan Bani Qainuqa. Iaitu pedang ini juga dikenali dengan pedang Nabi Daud kerana Nabi Daud pernah memilikinya dan pernah membunuh Jalut, iaitu Raja Palestin semasa dulu, dan dikenali juga sebagai Saiful Anbiya, iaitu pedang Nabi-Nabi kerana di dalam pedang ini ada ditulis nama-nama Nabi seperti Nabi Musa, Isa, Nabi Yahya dan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu mengenai dengan pedang. Dan selain itu juga kita percaya saja terdapat tongkat milik Rasulullah. Ada. Tongkat, Nabi juga ada sentiasa memakai tongkat, sama ada ketika berjalan ataupun ketika berkhutbah. Memakai tongkat ini adalah amalan ulama yang terdahulu, sama kerana ia juga merupakan sunnah. Nabi-nabi terdahulu juga ada memiliki tongkat seperti Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Kemudian ada juga di Balai Khazanah ini ada mempamerkan busur. Busur Nabi itu panah yang diperbuat daripada buluh. Ia juga digunakan senjata ketika peperangan. Ada riwayat mengatakan Nabi berkhutbah ketika berperang itu dengan memegang busur itu, dan ketika menyampaikan khutbah Jumaat Nabi memegang tongkat. Dan ada juga di Balai Khazanah ini mempamerkan burdah. Burdah ini ia selimut yang disampirkan di bahu untuk melindungi melindungi ketika sejuk macam tu. Ya, ada burdah. Dan ada juga capal, iaitu selipar yang tadi panggil selipar, dan kesan tapak kaki Nabi Muhammad SAW yang dipercayai didapati di Palestin. Masya Allah, ya, itulah yang antara artifak yang dapat kita saksikan nanti sekiranya bisa kita berkunjung kepada Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Dan seterusnya ni sebagai mukadimah ni, mukadimah sebagai akhiran ni, tadi ada menyentuh yang mengenai dengan khutbah terakhir Rasulullah. Jadi apakah isi kandungan yang ditekankan dan khutbah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah? Khutbah terakhir ini ia dipanggil sebagai khutbah wada, iaitu khutbah perpisahan. Nabi menyampaikan khutbah ini semasa Nabi menunaikan haji, iaitu haji yang terakhir Nabi sebelum kewafatan baginda, iaitu pada 10 Hijrah. Masa itu wukuf di Arafah, iaitu 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah, Nabi menyampaikan khutbah ini. Antara isi kandungannya ialah larangan membunuh dan mengambil hak orang, menghormati wanita, mestilah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan penghapusan adat jahiliah dan menggantikannya dengan syariat Islam, dan suruhan untuk mentaati pemimpin selama mana pemimpin itu tidak menyuruh untuk membuat kemaksiatan. Dan Rasul juga memerintahkan orang ramai untuk menyampaikan khutbah ini kepada orang lain. Itulah. Baik, alhamdulillah, itu antara pengisian yang dapat kami bawakan pada hari ini bagi segmen Khazanah Cendekiawan Islam, menelusuri peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk akhirnya bagi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah pada bulan Ramadan ini, waktu operasinya, puan?
Waktu operasinya bermula dari pada hari Sabtu hingga hari Khamis, bermula jam 9 pagi hingga 3 petang. Manakala kaunter tiket akan dibukakan bermula jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Ya, alhamdulillah ya. Itulah mengenai satu pemberitaan yang mengenai dengan pembukaan bilik mulia Rasulullah SAW, iaitu menelusuri peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam segmen Khazanah Cinta Kawan Islam. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Puan Amadina binti Junggal, iaitu Pegawai Penyelidik Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah, kerana sudi hadir ke studio pagi untuk memberitakan mengenai dengan pembukaan bilik ya mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Terima kasih Puan. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.